Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. ASEAN berperanan penting dalam perbincangan peringkat tertinggi dan berpeluang untuk mempamerkan pencapaian dalam visi komuniti 2025. Sokongan perlu diberikan kepada pesakit TB bagi membantu mereka untuk pulih. Sempena Hari Al-Azhar Al-Sharif sedunia yang disambut pada setiap 7 Ramadan, Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Al-Sharif Negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin menganjurkan majlis doa kesyukuran. Majlis diadakan di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Antara pengisian majlis termasuk sesi ceramah kalam azhari dan majlis tadarus Al-Quran dan bacaan tahlil dan doa kesyukuran. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kepada 16 orang anak yatim dari kampung berkenaan dan anak-anak alumni Al-Azhar. Turut hadir Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Rais Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB Perwira pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin dan almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit serta almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Bacaan tahlil dipimpin oleh Awang Haji Arifin bin Tuah, Penolong Pegawai Ugama Jabatan Agama ABDB Jamaat. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Sanggamara Diraja, Major General Bersara Pangeran Haji Ibnu Basit bin Pangeran Datuk Penghulu Pangeran Haji Apong dan yang dimuliakan Pin Orang Kaya Seri Dewa Major General Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad bin Haji Daud, Penasihat Perwira serta yang dimuliakan Pin Datuk Paduka Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Syari bin Ahmad yang di-Pertua Perwira. Aftercare Support Association AFSA akan sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam menyantuni hal ehwal kebajikan rakan seliaan. Dalam pada itu, AFSA juga ingin melihat rakan seliaan untuk terus berjaya dan boleh hidup berdikari dalam mengharungi kehidupan yang mencabar. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh timbalan yang dipertua AFSA semasa ditemui di majlis bertahlil dan berbuka puasa bersama rakan seliaan dan keluarga lewat petang kemarin. Jelasnya lagi beberapa aktiviti dirancang sepanjang tahun 2023 untuk memberi konsultasi kepada penghuni-penghuni lepasan daripada penjara. Menurut Awang Haji Mustafa bin Haji Masri, selain memberikan konsultasi dan kaunseling, beberapa ruang kerja seperti bengkel cuci kereta dan membuka gerai disumbangsi mulia bagi memberi peluang kepada rakan sediaan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk mempergiakan persatuan ini dan juga memberi supaya mereka mengetahui apakah peranan AFSA ini dan apakah peranan penghulu-penghulu ketua-ketua kampung dan pemimpin masyarakat untuk membantu rakan selianannya supaya kita ni mahu mereka ni rakan selian untuk menjadi orang yang berguna.
Jangan saja setakat APSA saja yang membantu, tapi kita mahu the whole approach society itu yang boleh membantu. Majlis diselajurkan dengan penyampaian barang keperluan asasi kepada rakan seliaan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis merupakan aktiviti keagamaan bagi mengukuhkan kepribadian dan ketahanan diri serta jati diri positif para rakan seliaan. Ibadah puasa itu selain menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, puasa juga berperanan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan sia-sia. Ibadah puasa bukanlah hanya sekadar menghalang kehendak hawa nafsu semata-mata, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umatnya supaya menjaga anggota-anggota badan yang lain dari melakukan perkara yang buruk dan sia-sia. Ini kerana ia boleh merosakkan dan mengurangkan pahala ibadah puasa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk menjaga adab ketika berpuasa. Khutbah juga mengongsikan adab-adab yang perlu dijaga ketika menjalani ibadah puasa. Pertama, mengawal dan menutup pandangan mata dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak dan dari melihat perkara-perkara yang boleh melalaikan hati dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menutup telinga dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Ketiga, menjaga lidah dari mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah. Keempat, memelihara seluruh anggota yang lain seperti tangan, kaki dan sebagainya dari melakukan perkara-perkara yang haram dan tidak berfaedah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga dan memelihara kesempurnaan ibadah puasa kita dengan sentiasa menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan sia-sia. Aktiviti keagamaan anjuran pelbagai pihak terus menyemarakkan bulan Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Bicara seni memberikan peluang para penggiat seni tanah air membincangkan dan memperhalusi lagi hal yang meliputi kesenian di negara ini. Bicara seni anjuran Zakaria Omar Arts Foundation berlangsung petang tadi di Kompleks Membeli Belah Mabuhay, Jalan Kebangsaan. Panel khas bicara seni Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengongsikan pengalaman sebagai anak seni serta berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai masa depan seni di negara ini. Bicara seni sempena pameran seni visual dan bazar amal untuk tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria bertujuan memartabatkan kegiatan para penggiat seni tanah air agar terus menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan seni di negara Brunei Darussalam. ASEAN mempunyai peranan penting dalam perbincangan peringkat tertinggi dan berpeluang untuk mempamerkan pencapaian dalam visi Komuniti ASEAN 2025 yang melengkapkan matlamat pembangunan yang berdaya tahan SDG. ASEAN juga berpeluang untuk menyampaikan hasrat tindakan bersepadu bagi rantau ini. Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan SDG bagi negara Brunei Darussalam menjelaskan perkara itu semasa dialog Menteri-Menteri ASEAN mengenai usaha mempercepatkan tindakan untuk mencapai SDG kedua Bangkok, Thailand. Pangeran Hajah Siti Nirmala binti Pangeran Haji Muhammad yang mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada dialog tersebut dalam ucapannya menekankan mengenai tindakan yang boleh diterokai dengan cepat dan mudah oleh ASEAN bagi memperkukuhkan lagi pelaksanaan ke arah mencapai 17 matlamat SDG.
Dalam perkara tersebut, semua tindakan berkaitan SDG di bawah visi Komuniti ASEAN 2025 perlu disejajarkan untuk membantu dalam memahami jurang yang perlu diatasi. Dengan persefahaman yang lebih menyeluruh, ASEAN akan berada dalam kedudukan yang lebih kukuh untuk menggerakkan sumber dengan lebih cekap dan berkesan. Hanya tinggal 7 tahun lagi untuk mencapai SDG. Ketua-ketua negara akan berkumpul pada sidang kemuncak SDG pada September 2023 bagi meninjau langkah-langkah strategik ke arah mempercepatkan agenda pembangunan SDG. Pulih daripada penyakit tuberkulosis atau TB boleh berlaku, namun ia memerlukan kesabaran, usaha, disiplin dan pemahaman daripada pesakit itu sendiri dan orang sekeliling mereka. Dapat dikesan melalui pemeriksaan dan diagnosis perubatan, TB bukan penyakit tidak berjangkit kerana terdapat beberapa jenis daripadanya boleh berjangkit. Berita perdana malam ini membawakan temubual eksklusif bersama Dr. Awang Muhammad Riau Syafi'i bin Salur, Pegawai Perubatan di Bahagian Kawalan Penyakit Perkhidmatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan untuk menjelaskan dengan lebih lanjut tentang ciri-ciri tuberkulosis dan cara menangani penyakit tersebut. Penyakit TB mencatatkan penurunan di negara ini daripada 55 kes bagi setiap 100,000 orang pada tahun 2021 kepada 51 kes bagi setiap 100,000 orang tahun lalu. Penurunan itu adalah disebabkan oleh meningkatnya pemantauan dan pengawasan serta sistem pengesanan hubungan rapat yang cepat dan tepat. Walau bagaimanapun, ia masih menjadi tanggungjawab pesakit TB itu sendiri untuk patuh kepada rawatan yang diberikan. TB is actually a treatable and also curable disease. People can recover as long as they adhere and also complete their treatment regimes. The treatment regimes usually involve a different combination of antibiotics to be taken within a specific period. These treatment regimes are based on the types of TB, such as for pulmonary TB, a 4 to 6 month course of 4 types of antibiotic, while for extrapulmonary TB, usually can take up to 6 months or more course of 4 types of antibiotic, while for latent TB, usually 1 antibiotic is needed for a total course of 9 months. Dr. Awang Muhammad Riau Syafi'i juga menasihatkan orang ramai untuk tidak mendiskriminasi atau memburukkan pesakit TB. Tegasnya mereka memerlukan keadaan mental yang baik dan sokongan untuk menjalani rawatan. Most of the time, it is not their fault that they got the TB and they're actually suffering from this disease. Offer them support and care, especially if they are your family member and also friend. Also, please be aware about the right facts about TB disease and how to prevent it so that we can achieve our global goals of ending the TB epidemic as per WHO. To the TB patient, please complete your treatment and also discuss with your doctor and nurses if there's any issue with your medication. Remember that TB is treatable and a curable disease. Treatment definitely will take time, but inshallah you will get through it. Rombongan pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Ugama meneruskan majlis tadarus lewat petang kemarin ke Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Daerah Temburong. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Antara pengisian majlis termasuk tadarus Al-Quran dan bacaan tahlil dan doa arwah. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengeran Muhammad Amir Mubarak bin Pengeran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Rombongan tadarus pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Ugama seterusnya akan mengunjungi Masjid Kampung Sungai Traban, daerah Belait. Sementara itu, aktiviti tadarus Ramadan anjuran Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam diteruskan lagi pagi tadi.
Dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Wanita Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB, Majlis Tadarus Juz 3 berlangsung di PGGMB di Ibu Negara. Hampir 80 ahli dari 13 persatuan di bawah Majlis Wanita menyertai bacaan Tadarus Juz 3. Aktiviti Tadarus ini antara lain dihasran memberi peluang para ahli untuk meningkatkan mutu bacaan dan mengembangluaskan lagi ilmu serta kemahiran dalam pembelajaran pembacaan Al-Quran. Selain Tadarus, anjuran Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Wanita PGGMB juga mengikuti pembacaan Al-Quran melalui pembahagian juz oleh bahagian keagamaan PGGMB yang merupakan salah satu acara tahunan PGGMB. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB lewat petang kemarin mengadakan majlis iftar jama'i atau berbuka puasa di Balai Ibadat Kampung Sibut Temburong. Majlis seumpamanya antara lain bertujuan untuk menyemai ketakwaan dalam kalangan warga Kupu SB dalam bulan penuh dengan kerahmatan. Hadir Dr. Awang Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, juga diselajurkan penyampaian wakaf. Ya Allah, rezekimu aku berbuka. Ketibaan bulan Ramadan sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam. Pada bulan tersebut, pahala amalan dilipat gandakan dan ia ditunggu-tunggu, khususnya bagi dermawan yang ingin berinfak bagi tujuan ihya Ramadan. Skop sedekah di bulan Ramadan tidak tertumpu kepada wang semata-mata, bahkan meliputi banyak perkara, antaranya memberi makan orang yang berbuka puasa. Perkara ini dinyatakan oleh Khairul Nazif bin Haji Awang Damin, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar, Universiti Sultan Sharif Ali Yunisa, ketika ditemu bual baru-baru ini. Jelasnya orang yang suka bersedekah di hari akhirat kelak akan dijauhkan daripada api neraka. Adapun sedekah ini sebenarnya ia mendidik jiwa kita ni. Ia menjadikan kita ni seorang yang merasa cukup dengan yang sedikit. Satu. Kedua, yang hebatnya tentang sedekah, ia akan menjadikan iman kita ni indah cinta dunia. Sedekah yang mendidik hati, mendidik jiwa dan mendidik iman menjadi seorang yang lebih bersyukur. Dan hebatnya orang yang bersyukur, Allah katakan, kalau kamu bersyukur kepadaku, nescaya aku tambah. Majlis Tertinggi Pelajar Sekolah Sarjana Seri Mulia dan Sekolah Antarabangsa Seri Mulia Sarjana petang tadi mengadakan majlis penyampaian sumbangan. Majlis yang antara lain untuk berbagi keceriaan kepada komuniti Pusat Ihsan itu berlangsung di pusat berkenaan. Pada majlis ini seramai 80 pelajar Pusat Ihsan serta 29 pelajar yatim piatu dari Sekolah Seri Mulia Sarjana dan Sekolah Seri Mulia Sarjana International menerima sumbangan. Majlis seumpamanya bertujuan untuk menyemai nilai kemurahan hati, ikatan kekeluargaan yang kukuh dan belas kasihan di kalangan pelajar sekolah berkenaan. Expo China ASEAN K-Expo tajaan bersama China dan ASEAN merupakan penganjuran antarabangsa yang diadakan setiap tahun sejak 2004. K-Expo berperanan sebagai platform terbuka China ASEAN di samping membantu pihak penganjur dan Dewan Perniagaan di rantau ASEAN. Bagi memberigakan acara tersebut, sidang media mengenainya diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Dengan objektif mempromosikan kawasan perdagangan bebas China ASEAN, tahun ini menandakan ulang tahun ke-20 penubuhan Rakan Kongsi Strategik China ASEAN dan K-Expo. Expo dijadualkan berlangsung pada September di Guangzhou, China. Semasa Expo, rundingan mengenai kawasan perdagangan bebas China ASEAN 3.0 juga akan dipertingkatkan. Hadir Zheng Zong, Timbalan Setiausaha Agong Sekretariat K-Expo. Brunei DP MMFC akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura malam ini. Dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura itu, Brunei DP MMFC akan menentang Hong Kong United FC.
Siaran langsung perlawanan tersebut boleh diikuti melalui RTB Go Live bermula pukul 8.30 malam. Manakala satu perlawanan juga akan diadakan antara Tampines dan Sellers di Tampines Ham OTH.